Alhamdulillahilladzi wa kafa wa nusalli ala nabiyyina istafa amma ba'. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah. Apa yang kita rancang sebenarnya kita nak buat sembang santai bersama saya dengan Abang IJ untuk membicarakan tentang siapakah dia ahli Lailatul Qadar. Tuan-tuan, ayuhun rahmati lagi dikasihi Allah, pertama dan selamanya syukur banyak-banyak pada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan usia kita. Dan Allah SWT telah letakkan kita tuan yang mulia, Masya Allah, satu bulan yang begitu mulia, iaitu bulan Ramadan, subhanallah. Satu rahmat yang besar daripada Allah, bila mana Allah Ta'ala memilih kita tuan-tuan, dapat berada dalam bulan Ramadan yang mulia. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, Masya Allah, Allah atur dengan begitu cantik, Masya Allah. Hari yang terbaik hari Jumaat, bulan yang terbaik bulan Ramadan, Masya Allah, malam yang terbaik malam Jumaat. Ini semua Allah Ta'ala atur untuk kita tuan-tuan, Masya Allah. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Masa pun dah berjalan, Masya Allah. Kita dah cuba untuk add Abang IJ kita tapi tak lepas. Jadi kita akan live di sini. Mohon tuan-tuan yang lihat video ni, mohon share insya Allah, supaya ramai dapat manfaat insya Allah untuk perkongsian kita malam ni. Baik tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ni tuan-tuan, Masya Allah, kita sebagai hamba Allah Ta'ala, kita inginkan bagaimana kita ni diterima oleh Allah. Itu yang paling penting tuan-tuan. Perkara yang paling penting sebagai seorang hamba ialah bagaimana kita ni diterima oleh Allah Ta'ala. Tak kira siapa pun kita tuan-tuan. Kita ni raja ke, kita ni engineer ke, profesor ke, doktor ke, pekebun ke. Siapa pun kita tuan-tuan yang mulia, yang paling penting dalam kehidupan kita ni tuan-tuan ialah bagaimana tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, kita nak dapat penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak jadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala telah cipta kita sebagai manusia. Allah telah jadikan kita umat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, Masya Allah. Untuk capai kepada penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, tidak ada cara lain melainkan kita kena ikut cara Nabi SAW seperti yang dipandukan oleh para alim ulama kita tuan-tuan. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita nak tengok ataupun apa amalan yang patut kita buat untuk kita diterima oleh Allah Taala, lebih-lebih lagi dalam Ramadan yang mulia ni tuan-tuan, Masya Allah. Apa yang kita nak buat? Tuan-tuan, kata ulama, antara perkara yang paling mudah yang boleh saya dan tuan-tuan buat, Masya Allah, yang boleh saya dan tuan-tuan buat tanpa perlu keluar duit pun, untuk kita usaha untuk mencapai kepada penerimaan Allah SWT dalam setiap amal yang kita buat, baik luar Ramadan ataupun khususnya dalam Ramadan yang mulia ini tuan-tuan. Tak kira lah solat tarawih ke, solat duha ke, tahajud ke, ataupun bacaan Quran kita ke, apa pun amal yang kita buat, Masya Allah, untuk dapat penerimaan Allah SWT, apa yang perlu kita buat tuan-tuan, Masya Allah, yang paling mudah sekali, tanpa perlu keluar duit pun tuan-tuan, iaitu membawa sifat da'i dalam setiap amal kita. Apa itu sifat da'i? Masya Allah. Ulama bagi tahu, satu orang yang pergi Mekah untuk buat umrah, dia tawaf. Satu orang pergi Mekah buat umrah, dia tawaf. Semua orang tawaf kat Mekah tuan-tuan, di Kaabah Baitullahil Haram tu 7 kali, Masya Allah. Satu orang abid, dia tawaf 7 kali juga tuan-tuan. Tapi apa yang dihajatkan? Dihajatkan, ya Allah, terimalah. Ya Allah, terimalah tawaf saya. Itu yang dihajatkan. Mungkin kita pun ada hajat macam ni. Ya Allah, terimalah tawaf saya. Ini sifat tawaf ataupun sifat ibadah satu orang abid, mengharapkan ibadahnya diterima Allah Ta'ala. Namun tuan-tuan yang mulia, bagi satu orang yang bawa sifat da'i, dia tawaf 7 kali juga tuan-tuan. Akan tetapi, Masya Allah, apa yang dia harapkan? Ya Allah, terimalah tawaf saya dan terimalah tawaf semua umat Nabi SAW yang tawaf pada hari ini. Ini sifat da'i yang dibawa dalam amal. Sifat da'i yang dibawa dalam ibadah. Begitu kata ulama, dalam apa pun amal kita, kita bawa sifat da'i, maka kita menuju kepada penerimaan Allah SWT. Kerana kita bukan nak kita saja diterima, bahkan kita inginkan semua umat Nabi SAW diterima Allah. Ya Allah, terimalah puasa saya, ya Allah. Dan terimalah semua umat Nabi SAW yang puasa pada hari ini, ya Allah. Ini orang yang bawa sifat da'i dalam puasa itu, tuan-tuan. Ya Allah, terimalah tarawih saya, ya Allah.
Dan terimalah semua umat Nabi SAW yang tarawih pada hari ini, ya Allah. Ini orang yang bawa sifat da'i dalam tarawih dia, tuan-tuan. Orang yang bawa sifat da'i dalam puasa dia, dalam tarawih dia. Yang baca Quran, ya Allah terimalah bacaan Quran saya. Dan terimalah semua umat Nabi SAW yang baca Quran pada hari ini. Ini orang yang bawa sifat da'i dalam bacaan Quran dia. Maksudnya, kata ulama, dalam apa pun keadaan tuan-tuan yang mulia, kita bawa sifat da'i, maka kita menuju kepada penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menuju kepada penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah sifat yang ada pada Nabi, sifat yang ada pada sahabat Nabi SAW. Mereka bukan saja inginkan diri mereka diterima, bahkan inginkan semua umat ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan yang mulia, kalau kita bawa sifat da'i dalam kehidupan kita, maka mudah untuk kita mendapat penerimaan Allah dalam setiap amal kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, maka perlu tuan-tuan, ini 10 malam terakhir, berbaki beberapa hari lagi tuan-tuan, Masya Allah, untuk Ramadan ni akan pergi tinggalkan kita. Dan belum tahu lagi adakah kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan pada tahun yang akan datang ataupun tidak, Masya Allah. Baik tuan-tuan, sekarang ni kita masih lagi sedang usahakan untuk kita dapat bersama live dengan Abang EJ kita. Sebab program ni, program saya bersama dengan Abang EJ, saya dah cuba untuk approve tapi tak lepas-lepas. Dia tulis no answer from live video guest. Tak lepas-lepas. Kita dah cuba tapi tak lepas. Baik. Kita teruskan dulu tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan lepas ni boleh masuk, mudah-mudahan. Baik, tuan-tuan yang melihat ni boleh share, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amal tuan-tuan yang kita buat dalam Ramadan ini digandakan, hadis Bukhari sebut, digandakan amal sunat itu sehingga mencapai darjat fardu. Amal sunat dapat naik capai darjat fardu. Sunat tuan-tuan tidak akan dapat capai darjat fardu melainkan dalam Ramadan je tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kalau kita semayang tahajud contoh, 100 rakaat contoh. Semayang tahajud 100 rakaat. Allahu Akbar. Kemudian habis semayang tahajud 1 rakaat, kita pergi semayang subuh berjemaah di masjid. Dalam keadaan hati kita merasakan bahawa tahajud yang saya kerjakan tadi 100 rakaat itu lebih dahsyat, lebih mulia, lebih besar daripada fardu subuh yang saya kerjakan dengan berjemaah ini. Hakikatnya tuan-tuan yang mulia, ini adalah perkara yang tidak benar. Sebab sunat sekali-kali tak lawan dengan fardu. Sebab itu Omar kata, aku lebih suka semayang subuh berjemaah daripada beribadah sepanjang-panjang malam. Kenapa tuan-tuan? Bukan Omar tak bagi beribadah sepanjang malam. Bukan Omar tak suka beribadah sepanjang malam. Maksudnya Omar nak bagi kita faham bahawa aulawiyat, keutamaan. Kerana ramai orang tidak faham aulawiyat, keutamaan. Yang mana perlu didahulukan, yang mana perlu kemudiankan. Sehingga ada umat yang mana Masya Allah, dia mendahulukan perkara yang sunat melebihi yang fardu. Sedangkan amalan fardu tuan-tuan yang mulia, amalan sunat tuan-tuan yang mulia, tidak akan dapat capai kepada fardu melainkan Ramadan. Adapun amalan fardu dalam Ramadan, Allah Ta'ala gandakan sehingga 70 kali fardu. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, dahlah fardu digandakan sehingga 70 kali. Kemudian kita berjemaah pula, darab dengan 27 kali ganda. Subhanallah. Dan dalam kitab Marhaban Ya Ramadan, yang dikarang oleh Habib Muhammad Al-Amin Al-Madani, seorang ulama Madinah, Masya Allah, dikarang kitab namanya Marhaban Ya Ramadan. Dia menceritakan tentang bagaimana para ulama memikirkan untuk mereka mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Walaupun perkara itu sunat. Sebab dalam perkara sunat, Masya Allah, hanya dapat naik darjat sampai fardu saja. Itu pun bukan hanyalah, besar tu ganjaran tu. Adapun fardu yang wajib dinaikkan sampai 70 kali ganda pahala, Masya Allah. Maka dalam kitab Marhaban Ya Ramadan, Habib Muhammad Al-Amin dia fikir, macam mana orang yang buat yang sunat pun dapat pahala sampai 70 kali ganda. Subhanallah. Maka dibahaskan dalam kitab tu tuan-tuan. Apa yang dibahaskan, Masya Allah? Dia kata, untuk satu orang itu, amalan sunat pun dapat pahala fardu, pahala wajib. Subhanallah. Maka dia perlu nazar dalam amalan tadi. Nazar. Macam mana tu? Tuan-tuan jangan buat nazar yang susah-susah. Nazar yang boleh kita buat. Ulama-ulama tak apalah, mereka orang-orang ahlullah yang dekat dengan Allah, mereka boleh nazar benda yang besar-besar.
Kita nazar benda yang kita boleh buat lah. Contoh, saya bernazar, kalau saya dipanjangkan usia lagi, lepas tarawih ni, ataupun lepas kuliah ni, saya nak sedekah RM1 contoh. Benda kita boleh buat RM1 ataupun nak transfer kepada kawan-kawan yang susah RM10. Lain kau. Ni contoh nazar yang mudah lah. Benda yang mudah. Baik. Maka tuan-tuan yang mulia, asalnya sedekah tadi adalah sunat. Akan tetapi disebabkan nazar yang dia buat, maka nazar itu menjadi wajib. Dan wajib itu 70 kali ganda. Ini dibahaskan dalam kitab Marhaban Ya Ramadan. Ataupun saya bernazar, lepas main subuh saya nak baca Quran. Tuan-tuan kalau nazar nak baca Baqarah, kalau tuan-tuan bukan hafiz, satu perkara yang mujahadah lah nak baca, nak habiskan Baqarah. Kalau Yasin mungkin insya-Allah. Tapi kalau kita umum, saya nazar, lepas subuh saya nazar nak baca Quran besok. Nazar. Maka tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, dia jadi ganjaran itu dijadi kira sebagai ganjaran wajib. Digandakan 70 kali ganda. Kalau sebut pasal baca Quran lepas subuh, kalau baca satu muka surat pun dikira baca Quran. Baca satu juzuk pun dikira baca Quran. Baca satu helai pun dikira baca Quran. Baca satu huruf pun dikira baca Quran. Baca 3 kul pun dikira baca Quran. Ini yang ulama-ulama sebut dalam bagaimana mereka memikirkan untuk naikkan amal tadi mendapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini bukan saya pandai-pandai sebut. Ini disebut dalam kitab Marhaban Ya Ramadan dikarang oleh Hazrat Syekh Habib Muhammad Al-Amin, masya-Allah. Satu alim di Madinah. Nak menceritakan kepada kita, subhanallah, bayangkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ulama memikirkan tentang perkara ini. Setiap amal yang kita buat digandakan, tuan-tuan, subhanallah. Apatah lagi tuan-tuan yang mulia, kita berada pada 10 malam yang terakhir, subhanallah. Tuan-tuan, mengenai 10 malam terakhir, jumhur ulama, termasuk dalam kitab Fadlat Ramadan yang dikarang oleh Syekhul Hadis Maulana Zakaria Syarampuri rahimahullah menyebutkan bahawa jumhur ulama mengatakan bahawa 10 akhir Ramadan itu bermula pada 21 Ramadan. Malam 21 Ramadan itu baru dikira 10 malam terakhir. Adapun Imam Ibn Hazim rahimahullah menyebutkan bahawa tengok pada keadaan Ramadan itu. Ada Ramadan yang mana 29 hari. Maka ianya dikira pada 20 dah kira dah malam akhir. Adapun malam yang dikira Ramadan yang dikira 30 hari, 21 baru dikira 10 malam terakhir. Ini pendapat Imam Ibn Hazim rahimahullah. Maka di situ Maulana Zakaria rahimahullah Syekhul Hadis menyebutkan bahawa nak mudahkan kita ni tuan-tuan, kita ni umat yang lemah, untuk kita tak terlepas daripada mendapat manfaat yang besar di malam yang begitu mulia, Lailatul Qadar, maka kita mulakanlah perkiraan 10 malam akhir itu pada malam yang 20, walaupun hakikatnya jumhur mengatakan malam 10 akhir itu bermula pada malam 21. Bahkan ulama-ulama syarah dalam kitab-kitab mereka mengenai 10 malam terakhir, jumhur tuan-tuan mengatakan 21 baru kira 10 malam terakhir. Jangan pula tuan-tuan kata, malam ni baru malam 20 Ustaz, ada chance lah. Malam ni nak relax-relax dulu. Tapi kata Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahimahullah, dia kata bahawa kita ni umat yang lemah. Kita ambil lah pendapat yang merangkumi kedua-duanya, ambil lah malam 20 kita mula untuk buat amal. Tuan-tuan ayubun rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, amal yang kita buat tuan-tuan, masya-Allah, kalau masuk malam dalam Ramadan, dalam 10 malam akhir, digandakan lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Tuan-tuan, berlaku perbahasan di kalangan para alim ulama. Mengenai apa tuan-tuan? Perbahasan di kalangan para alim ulama mengenai tentang 10 hari yang mulia. Apakah 10 hari awal Zulhijjah itu mulia? Ataupun 10 malam terakhir daripada Ramadan itu mulia? Ini dibahaskan oleh para alim ulama dalam syarah kitab-kitab mereka. Baik. Kerana 10 hari awal Zulhijjah terdapat dalam hadis-hadis yang kuat tentang menceritakan tentang kemuliaan dan himpunan ibadah. Bahkan di waktu itu manusia menzahirkan ubudiyat dia,
pengabdian diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 10 awal Zulhijjah itu ada ibadah haji, adanya korban, adanya hari Arafah, orang yang buat haji dan sebagainya, masya-Allah. Begitu menumpukan diri mereka kepada ubudiyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku pada 10 awal hari Zulhijjah. Bulan Zulhijjah 10 hari yang awal. Adapun 10 malam terakhir Ramadan juga manusia menumpukan fikiran mereka, ibadah mereka untuk mereka mencapai ataupun mereka mendapat penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama bahaskan tentang perkara ini. Ulama buat kesimpulan, kalau kita bahaskan 10 hari siang yang terbaik, maka 10 hari awal Zulhijjah itulah yang terbaik. Adapun kalau kita bahaskan 10 malam yang terbaik, maka 10 malam terakhir Ramadan itulah yang terbaik. Jadi saya dan tuan-tuan sekarang berada pada saat dan detik yang mana, masya-Allah, 10 malam yang terbaik. Yang terbaik daripada 360 malam. Kalau saya salah, minta betulkan. 365 hari, 365 hari kan setahun. 365 malam. Inilah 10 malam yang terbaik, tuan-tuan. Detiknya detik yang terbaik, minitnya minit yang terbaik, masanya masa yang terbaik, saatnya saat yang terbaik. Seluruh malam-malam ini ialah malam yang terbaik, detik terbaik, saat terbaik, masa terbaik, subhanallah, jam yang terbaik, hari-hari malam yang terbaik, subhanallah. Belum dibahaskan lagi malam-malam yang ganjil ke, yang genap ke. 10 malam itu sudah terbaik dah, subhanallah. Belum diceritakan lagi tentang Lailatul Qadar atau sebagainya. Malam itu sendiri telah dibahaskan oleh para alim ulama. 10 malam terakhir itu malam yang terbaik. Sehingga dalam riwayat sebut, Nabi SAW telah ikat kain Nabi SAW. Kain diikat, menunjukkan kesungguhan Nabi dalam mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Amal akan tinggi darjat di sisi Allah. Bahkan tak boleh dikira oleh malaikat, kata ulama, bila mana dibuat dengan 2 perkara. Pertama, ikhlas kerana Allah. Amal, tuan yang mulia, malaikat boleh kira. Akan tetapi, ikhlas di sisi Allah, Allah je yang tahu. Allah yang kira. Kadar keikhlasan tuan-tuan pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala saja yang tahu. Yang kedua, amal yang dibuat dengan cinta. Saya selawat, tuan-tuan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Saya selawat, tuan-tuan selawat. Kita sama-sama berselawat. Tetapi kadar cinta kita barangkali berbeza. Barangkali tuan-tuan selawat dengan penuh rasa cinta pada Nabi SAW. Membayangkan pengorbanan Nabi SAW, menyebut nama Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Membayangkan mujahadah susah payah dalam keadaan Nabi buat kerja dakwah, kena baling dengan batu dekat Taif, membayangkan kota Madinah, liku-liku perjalanan kehidupan Nabi SAW. Tuan-tuan selawat dengan cinta, maka tuan-tuan punya sampai pada Allah Ta'ala tu, kan, ganjaran dia besar insya-Allah. Yang ni Allah kira, tuan-tuan. Ikhlas dan cinta. 2 amal ini yang dibuat dengan 2 perkara ini, ikhlas dan cinta ini, Allah Ta'ala kira. Yang ni malaikat tak boleh kira, tuan-tuan. Ni ulama sebut, ini malaikat tak kira, Allah Ta'ala kira. Apatah lagi puasa, tuan-tuan, subhanallah. Yang sendiri Allah Ta'ala sebut bahawa puasa ni Allah Ta'ala sendiri untuk Allah. Allah Ta'ala sendiri yang bagi ganjaran. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ni tuan-tuan kita nak bahas tentang Lailatul Qadar. Dan nak bahas tentang siapakah dia yang menjadi ahli Lailatul Qadar. Tuan-tuan, ayah bunda rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan bahawa kenapa terjadi Lailatul Qadar ini? Kerana kata ulama, ada di kalangan sahabat Nabi SAW yang mendapat berita Karkuzari, laporan daripada kerja dakwah orang terdahulu. Ada Bani Israel, dia keluar jalan Allah, dia pergi jihad jalan Allah 1000 bulan. Sahabat Nabi SAW dengar, sahabat cemburu, subhanallah. Ini keadaan sahabat, tuan-tuan. Dengar orang buat amal, cemburu. Cemburu bukan dengki. Ini perbezaan, tuan-tuan.
Hari ni kita tengok orang buat amal, kita dengki, kita hasad. Kita dengki, kita hasad. Akan tetapi sahabat tidak. Sahabat ribtah. Ni beza. Hasad ni kita nak supaya orang tu jangan buat lah dah. Kan? Sepatutnya saya yang buat macam tu. Tapi saya malas nak buat. Awak tak payah buat lah. Ini keadaan yang berlaku. Tetapi sahabat Nabi SAW, mereka tak ada hasad. Mereka ada ribtah. Ribtah ni apa? Ya Allah, kalau saya boleh buat macam dia, saya teringin nak buat. Alangkah baiknya saya dapat buat macam dia. Ini ribtah. Teringin macam mana kita pun dapat buat amal tersebut. Yang ni ada pada sahabat Nabi SAW. Mereka dengar ada orang pergi jihad 1000 bulan, mereka teringin, tuan-tuan. Maka asbab daripada itu Allah Ta'ala datangkan dan berikan Lailatul Qadar pada umat ini. Lailatul Qadar ni Nabi SAW beritahu hanya diberikan kepada umat ini sahaja. Umat ini sahaja yang diberikan Lailatul Qadar. Nak banding umur kita, umur umat dulu, tak boleh banding. Kaum Nabi Nuh AS ialah manusia yang dalam sejarah dunia Allah bagi umur yang terpanjang. Di antara 1000 ke 1500 tahun umur kaum Nabi Nuh AS. Umur Nabi Nuh sendiri, tuan-tuan, adalah 1300 tahun. Itu umur Nabi Nuh sendiri, tuan-tuan. Umur Nabi Nuh 1300 tahun. Umur pertengahan, umur umat di zaman Bani Israel, Masya Allah. Ada umur mereka di antara 300 ke 500 tahun. Nak banding umur kita, tuan-tuan, tak terlawan. Tak terlawan umur. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan Lailatul Qadar pada kita, Masya Allah. Yang mana khairum min alfishah, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan, subhanallah. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ada juga riwayat sebut bahawa sahabat Nabi dengar ada nabi-nabi di zaman Bani Israel. Nabi Hizkil, Nabi Yusha yang beribadah selama 80 tahun, subhanallah. Maka keinginan, jazbah, semangat para sahabat untuk dapat seperti mereka, para nabi terdahulu. Maka Allah terdatangkan malam Al-Qadar. Tuan-tuan yang mulia, Masya Allah. Ini kemuliaan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita, tuan-tuan yang mulia, menuju kepada 10 malam terakhir, yang mana 10 malam terakhir ni, tuan-tuan, setelah tamat Ramadan bakal meninggalkan kita, maka kita fokus dalam kita beribadah, Masya Allah. Banyakkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, tuan-tuan? Di muka surat Allah Ta'ala cerita pasal kewajipan puasa, kutiba alaikumusiyam. Di muka yang sama Allah perintahkan kita untuk, Allah Ta'ala cerita tentang bab doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku, bagitalah aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku dengar apa yang hamba-Ku minta kepadaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Minta, Allah Ta'ala suruh minta, tuan-tuan. Tuan-tuan, antara kemuliaan yang Allah beri pada umat ini dalam Ramadan untuk orang yang berpuasa, Nabi sebut lebih confirm, ikan-ikan di lautan mendoakan maghfirah, keampunan untuk orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Tuan-tuan, kita patut malu dengan ikan. Ikan doa untuk kita, kita tak nak doa untuk dia sendiri. Ikan doa untuk kita, tuan-tuan, subhanallah. Kita tak nak doa untuk diri kita sendiri. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Bayangkan, tuan-tuan. Ikan doa untuk kita, doa keampunan untuk kita, doa maghfirah untuk kita. Kenapa kita tak nak doa untuk keampunan diri kita sendiri? Bayangkan, tuan-tuan, kalau kita tak minta, kita malulah dengan ikan. Ikan doa untuk kita. Dahlah kita makan ikan. Ikan doa untuk kita. Ikan doa untuk kita. Ya Allah. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Baik. Maka kita banyakkan doa. Sebab itu dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dianjurkan kita kena banyak minta asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ini kena banyakkan, tuan, sepanjang Ramadan. Lagi-lagi 10 hari yang akhir ni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Bersaksi tentang tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Astaghfirullah, minta ampun pada Allah. Nas'alukal jannah, minta Allah Ta'ala redha kita untuk dapat masuk surga Allah. Wa na'udzubika minan nar, dan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini permintaan yang sangat besar, tuan. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dinukilkan tentang
perkara ini, Masya Allah. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Tirmizi diceritakan, ditanya kepada Nabi SAW, kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang patut diminta? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ada yang menambah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Pun boleh juga. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Maksudnya tuan-tuan, Masya Allah, selain daripada minta hajat dunia kita, tuan-tuan, yang paling besar, yang paling utama, minta ampun daripada Allah Ta'ala. Minta ampun daripada Allah Ta'ala. Allah tidak akan mengazab satu-satu kaum selagi mana diminta ampun pada Allah. Bahkan Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala paling suka orang yang minta ampun pada Allah di waktu sahur, iaitu waktu akhir malam. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang minta ampun ketika waktu sahur, subhanallah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta ampun pada Allah. Bahkan Muhammad Zakaria menukilkan dalam kitabnya Fadhil Ramadan dalam bab doa berbuka puasa. Tuan-tuan tengok. Bab doa berbuka puasa. Dianjurkan untuk membaca ya wasi'al fadli ighfirli. Ya wasi'al fadli ighfirli. Ya wasi'al fadli ighfirli. Ya wasi'al fadli ighfirli. Wahai Tuhan yang maha luas rahmatnya, ighfirli, ampunilah aku, minta ampun pada Allah. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kadang-kala dosa-dosa kita inilah yang menyekat untuk kita sampai dekat dengan Allah. Dosa-dosa inilah yang menjadi asbab kita malas untuk beribadah. Dosa-dosa inilah yang menyekat doa kita daripada makbul. Dosa-dosa inilah yang menyekat daripada rezeki kita sampai pada kita. Maka kita banyak minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun, tuan-tuan, atas kesilapan kita. Dan dalam Ramadan yang mulia, tuan, dalam berbaki beberapa hari ini, banyakkan sedekah, subhanallah. Banyakkan sedekah, tuan-tuan, Masya Allah. Sedekah yang kita berikan, Masya Allah. Allahu Akbar, besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Besar ganjaran, tuan-tuan, Masya Allah. Bahkan, tuan-tuan yang mulia, kita ambillah peluang untuk bagi orang makan, Masya Allah. Jiran tetangga bertukar juadah seperti amalan masyarakat Melayu kita. Satu amalan yang baik bertukar juadah, tuan-tuan, Masya Allah. Kita usahakanlah, tuan-tuan, Masya Allah, untuk kita bertukar juadah. Beri jiran-jiran tangga, Masya Allah. Sahabat Nabi beritahu, Rasulullah, bukan semua di kalangan kami mampu untuk bagi orang makan. Maka telah dijawab, Masya Allah. Maka telah dijawab. Nabi beritahu, sebiji kurma pun dikira jamu orang buka puasa, tuan. Sesisip susu pun dikira jamu orang buka puasa. Seteguk air pun dikira jamu orang buka puasa. Nak bagi tahu besarnya fadilat jamu orang buka puasa ni, jangan tinggal sebab ianya mudah, Masya Allah. Ganjarannya besar, amalnya mudah. Ada tuan-tuan dengar orang bawa air, suruh minum seteguk je. Ni seteguk cukup lah. Tak. Kurang-kurang satu bekas air kita bawa kan, Masya Allah. Satu plastik air ke kurang-kurang, Masya Allah. Ambil berkat, tuan-tuan, ambil manfaat. Tak mampu nak buat banyak, jangan tinggal semua. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. La tatruk kulluhu wa la yadruk julluhu. Ni pepatah Arab kata. Tak mampu buat semua, jangan tinggalkan semua. Tuan-tuan ayuh pun rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amal, tuan-tuan yang mulia, yang boleh kita usahakan dalam Ramadan yang mulia ni, tuan-tuan, Masya Allah, adalah, tuan-tuan yang mulia, kita usahakan bagaimana, tuan-tuan, Masya Allah, kita usaha untuk bersangka baik dengan siapa saja, tuan-tuan yang mulia. Melihat kebaikan orang, tuan-tuan yang mulia. Sebab itu ulama bagi tahu ibarat mengatakan bahawa, satu ibarat mengatakan ikan, tuan-tuan, ikan yang mana, tuan-tuan yang mulia, ikan ni, Masya Allah, ikan dia ada isi, ada tulang. Segemuk-gemuknya ikan, pasti ada tulang. Sekurus-kurusnya ikan, pasti ada isi. Orang yang bijak pergi pasar, dia beli ikan, tuan-tuan, Masya Allah, isi dia ambil, tulang dia buang. Isi dia makan, tulang dia buang. Orang tak cerdik, tuan-tuan. Pergi pasar, beli ikan, tulang dia ambil, isi dia buang. Jadi, tuan-tuan, begitulah kata ulama orang beriman. Dia akan melihat kebaikan daripada keburukan satu orang. Ni orang beriman. Melihat kebaikan. Apa kebaikan terhadap saya? Kadang-kadang iblis tipu kita, tuan-tuan. Orang tu punyalah baik dengan kita, tapi masih lagi kita tengok keburukan dia. Tolong kita macam-macam. Tapi iblis kata, hai, kau tak kenal lagi dia. Dia tolong kau ni je. Ada banyak lagi sebenarnya. Dia ni tak betul ni. Dia ni tipu orang banyak ni. Dia belit kita kat situ. Iblis tipu kita kat situ.
Jadi kita belajar tentang Ramadan yang mulia ni, mudah-mudahan merasa Ramadan ni jadi asbab diri kita berubah. Baik. Tuan-tuan yang mulia, kita pergi kepada bab seterusnya. Yang mana tuan-tuan dalam menceritakan tentang Lailatul Qadar ini, seperti yang dibahaskan oleh para alim ulama, amal yang dibuat di malam Lailatul Qadar, yang mana malam itu tuan-tuan lebih baik daripada 1000 bulan yang bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Maulana Zakaria bahas, kalau orang itu jumpa Lailatul Qadar sebanyak 10 kali. Maulana Zakaria rahimahullah dalam kitabnya Fadlat Ramadan membahaskan, kalau orang itu jumpa Lailatul Qadar dalam hidupnya hanya 10 kali je, maka sebenarnya dia telah berada selama 833 tahun 4 bulan. Ini dibahaskan oleh Syekhul Hadis Maulana Zakaria Syarampuri rahimahullah. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan tuan-tuan, masya-Allah, beramal di malam Lailatul Qadar. Beramal di malam Lailatul Qadar. Contoh, saya bagi contoh. Tuan-tuan sedekah. Sebab itu ulama kata malam Lailatul Qadar ni amalan kena buat maintain. Ada orang tanya, ustaz, kenapa? Kenapa tak bagi tahu je terang-terang, senang, tetapkan senang. Sebenarnya hikmah yang besarnya adalah apa tuan-tuan? Adalah supaya kita ni berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu yang Allah Ta'ala suka. Untuk kita berusaha, ada usaha sikitlah. Jangan. Jadi sebab itu tak diberitahu bila Lailatul Qadar tu dengan secara tepat. Tetapi secara isyaratnya banyak, masya-Allah. Baik. Dalam setahun tuan-tuan, dalam setahun ada 365 hari. Allah Ta'ala suruh kita beribadah. Carilah Lailatul Qadar dalam 365 hari itu. Carilah Lailatul Qadar dalam 365 hari itu. Baik. Umat tak mampu. Ya Allah, bagi tahulah ya Allah. Bulan apa ya Allah? 365 hari ada 12 bulan. Bagi tahu bulan apa? Baik. Allah bagi tahu bulan Ramadan. Ya Allah, bulan Ramadan, satu bulan ada 30 hari ya Allah. Bagi tahulah bila Lailatul Qadar tu kan senang. Bayangkan tuan, daripada 365 hari, 12 bulan, Allah bagi diskaun sebulan je untuk fokus cari Lailatul Qadar ni. Bulan-bulan lain, Allah Ta'ala tak bagi tahu ada Lailatul Qadar, tapi bulan Ramadan ni Allah Ta'ala bagi tahu ada. Bulan lain teruslah amal biasa, tapi dalam memburu Lailatul Qadar ni Allah Ta'ala bagi tahu dalam Ramadan 30 hari je. Daripada 365 hari, diskaun 30 hari je untuk menjejaki Lailatul Qadar. Daripada 30 hari tuan-tuan, kita berkata, ya Allah, bagi tahulah ya Allah bila Lailatul Qadar ni, Allah bagi diskaun. Daripada 30 hari, Allah bagi tahu carilah pada 10 malam terakhir. Melalui lidah Nabi SAW. 10 malam terakhir. Ya Allah, 10 malam terakhir ya Allah. Daripada 365 hari, diskaun 30 hari. Daripada 30 hari, diskaun 10 hari. Ya Allah, bagi tahulah ya Allah, 10 malam terakhir ni malam bila ya Allah? Nabi SAW bagi tahu lagi tuan. Malam-malam yang ganjil. Daripada 10 hari, diskaun 5 hari. Jadi 5 hari tuan-tuan tinggal. Malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. 5 malam tinggal. Pun ada juga umat yang minta, ya Allah, diskaun lagi ya Allah. Takkan nak suruh kami beribadah 5 malam tu terus ya Allah. Kami pun nak lepak juga. Kami pun nak tidur juga. Ya Allah. Bayangkan tuan, macam ni punya keadaan. Macam ni. Itu pun ada umat yang bertanya, ya Allah, kenapa tak beritahu terang-terang bila Lailatul Qadar ni kan senang. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, kita tuan-tuan yang mulia kena sedarkan diri kita sebenarnya. Saya ni hamba kepada Allah. Saya ni hamba. Kena tengok terjemahan hamba tu apa. Hamba ni tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, apa sahaja yang mengembirakan Allah, apa sahaja yang mengembirakan Allah, itulah yang mengembirakan kita, walaupun terpaksa mengorbankan keinginan kita. Bahkan betapa rahimnya Allah, orang yang mengorbankan keinginan dia untuk menunaikan keinginan Allah SWT, maka keinginan dia Allah Ta'ala akan mudahkan untuk disempurnakan. Ini tuan-tuan, masya-Allah. Baik. Amal diganda 83 tahun 4 bulan. Katalah tuan-tuan sedekah. Kita sedekah RM1 contoh. RM1 sedekah kat tabung masjid contoh, kat tabung madrasah. RM1. Ni contoh je lah, RM1. Mungkin tuan-tuan taklah sedekah RM1, tuan-tuan sedekah
Mungkin RM10, RM100, RM20, RM200, RM1,000 ke kan. Baik. Kata dah sedekah RM1. Malam tu jatuh pada malam Lailatul Qadar. Kita tak tahu rupanya malam tu malam Lailatul Qadar. Maka apa berlaku tuan-tuan? Kita rasa kita sedekah RM1 je. Dah diganda 70 kali. Dah apa? Kalau nazar diganda 70 kali lah. Kalau ikut kitab harapan yang Ramadan tadi kan. Tapi kalau tak, dikira pahala fardu lah sebab sunat dinaikkan darjat kepada fardu. Tapi kita rasa kita sedekah RM1 je. Hakikatnya kita telah sedekah RM1 selama 83 tahun 4 bulan. Ni tuan-tuan. Solat tahajud malam tu, contoh katalah kita buat 2 rakaat. Ni contoh tuan-tuan. Rasa macam semain 2 rakaat je. Hakikatnya telah semain 2 rakaat selama 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, ulama kata jangan tinggal walaupun 1 malam daripada malam terakhir ini daripada beramal. Maksudnya malam terakhir ini pulun terus. Solat sunatnya, sedekah tiap-tiap malam sedekah. Jamu orang buka puasa makan, tiap-tiap hari jamu orang buka puasa makan. Tak mampu jamu murtabak, tak mampu jamu nasi Arab. Jamu kurma, jamu air, yang benda-benda yang kita mampu. Jadi jangan kita tinggalkan tuan-tuan, amalan ni 10 malam terakhir ni tuan-tuan, masya-Allah. Bacaan Quran dan sebagainya, zikir, tilawah dan sebagainya, selawat pada Nabi SAW. Sebab dia dikira amal itu dia buat selama 83 tahun 4 bulan ataupun bersama dengan 1000 bulan. Subhanallah. Bayangkan tuan-tuan. Untuk dapatkan ini tuan-tuan yang mulia, jangan hanya cari yang ganjil saja. Kita buat tiap-tiap malam. 10 malam terakhir tuan-tuan, 10 hari je. Daripada 365 hari Allah bagi diskon, bagi tahu 10 malam terakhir Ramadan, insya-Allah kalau beribadah jumpalah Lailatul Qadar. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar ni tuan-tuan, masya-Allah, Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat tuan-tuan, masya-Allah. Allah Taala kirimkan malaikat. Allah Taala turunkan malaikat, masya-Allah. Mengenai tentang malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan, masya-Allah, berlaku perbezaan pandangan ulama. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawa Lailatul Qadar ni jatuh pada malam 21. Ada pandangan menyebutkan, dalam hadis juga menyebutkan seperti riwayat Ibnu Abbas mengatakan malam 23. Ada juga pandangan menyebutkan malam 25. Namun jumhur, majoriti pandangan ulama menyebutkan malam 27. Ada pandangan juga sebut malam 29. Tapi majoriti malam 27. Sehingga ada pandangan kata kalau tak mampu, 10 malam terakhir ni terlampau sibuk sangat. 10 malam terakhir ni sibuk sangat, tak boleh buat amal, memang terlampau sibuk. Ada urusan mungkin menjaga perbatasan negara dan sebagainya, contoh, terlampau sibuk sangat, masya-Allah. Tapi malam 27 kalau boleh jagalah amal. Jagalah amal, masya-Allah. Tuan-tuan, la tatruk kullu wa la yadruk julluhu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat ibadah, jangan buat maksiat. Satu ahli sufi, satu orang wali Allah dipesan kepada anaknya, wahai anakku, kalaulah kamu tak boleh buat pahala di tempat yang ada pahala, jangan kamu buat dosa di tempat yang ada pahala. Kerana aku khawatir di tempat yang ada pahala, kamu buat dosa, dosa kamu akan diganda. Ini kata satu orang wali Allah kepada anaknya. Pesan. Jadi tuan-tuan, tak mampu kita buat amal, jangan buat dosa pula. Tekan diri kita, ini hari 10 malam terakhir ni, usahakan tuan-tuan. Supaya ianya berterusan, lepas Ramadan pun kita akan kekal sifat kita sebegitu rupa, mudah-mudahan. Dan tuan-tuan, malam-malam Jumaat, kata Ahlullah, dalam Ramadan juga malam yang kabuliat di sisi Allah Ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i dalam Kashful Ghummah dinukilkan perkataan Imam Syafi'i, 5 malam yang doa dikabulkan termasuk malam Jumaat, subhanallah. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ceritakan tentang apa tuan-tuan? Tentang malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan, masya-Allah. Semua orang dalam Lailatul Qadar yang melalui Lailatul Qadar ni tuan-tuan, masya-Allah, akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar Allah akan turunkan malaikat. Allah akan turunkan malaikat tuan-tuan. Dan malaikat tuan-tuan memenuhi alam ini, kata ulama. Memenuhi bumi ini, memenuhi alam ini. Malaikat diturunkan memenuhi alam ini, masya-Allah. Dan diketuai oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Sebelum kita cerita tentang apa yang malaikat ni buat,
kita nak cerita siapakah dia orang yang dapat ahli Lailatul Qadar, orang yang dapat Lailatul Qadar, ataupun siapakah dia ahli Lailatul Qadar. Ulama sebut tuan-tuan, masya-Allah, di malam Lailatul Qadar manusia terbagi kepada 4 golongan. Manusia terbagi kepada 4 golongan. Orang Islam lah ni. Terbagi pada 4 golongan. Tuan-tuan dengar betul-betul. Supaya kita selamat daripada golongan yang rugi. Manusia terbagi kepada 4 golongan. Yang pertama, yang mana mereka ni dapat lihat tanda-tanda Lailatul Qadar. Seperti mana yang kita biasa dengar. Langit cerah, dia ada nampak pokok sujud dan sebagainya. Ini tanda-tanda yang biasa kita dengar. Dan ini kata Syekh Hadis Muhammad Zakaria rahimahullah dalam kitabnya, hanya dilihat oleh orang yang dipilih oleh Allah. Dalam kurungannya, ahlullah, orang yang dekat dengan Allah. Kata Al-Marhum Syekh Fazli Yamani rahimahullah, dia kata kalau Allah Ta'ala nak bagi kita tengok, tanpa kita tunggu pun kita dapat tengok. Baik, yang pertama, orang yang mana Allah Ta'ala bagi dia basirah, penglihatan, dia dapat tengok tanda-tanda Lailatul Qadar, dapat tengok pokok sujud dan sebagainya ni lah. Dan dia pun beribadah pada malam itu. Dia ni dikira sebagai ahli Lailatul Qadar. Dia dapat tengok dan dia beribadah pada malam itu. Yang kedua, ni orang yang beruntung tuan-tuan. Sangat beruntung. Yang kedua, dia tak dapat tengok pun pokok sujud ke, apa benda ke, tak dapat tengok pun. Tapi dia beribadah pada malam tu. Dia beribadah je malam tu, Masya Allah. Dia buat amal malam tu, Masya Allah. Buat amal je malam tu. Ada yang tanya, boleh tak tidur malam tu, Ustaz? Tidur akan dikira ibadah. Dalam dua keadaan. Pertama, i'tikaf. Tapi sekarang kita musim PKP. Tak dapatlah nak i'tikaf dekat masjid. Tak dapatlah nak i'tikaf dekat masjid kan. Tetapi ada kaedah kedua. Nak dapat pahala ibadah dalam tidur. Macam mana? Tidur cara sunnah. Ni tuan-tuan. Tidur cara sunnah Nabi SAW. Dengan uduk, dengan beruduk, Masya Allah. Sebelum tidur kita ibas tempat tidur kita. Baca la hawla wa la quwata illa billahil azim. Baca 3 kul ataupun 4 kul, sapu kat, tiup dekat tangan, sapu satu badan, Masya Allah. Ini semua sebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik, baca tasbih Fatimah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Ini semua, Masya Allah, amal yang mana sunnah dalam adab tidur. Baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dan ada adab tidur yang lain lah, Masya Allah. Tidur itu akan, tidur dengan cara itu dikira ibadah sebab cara Nabi SAW. Baik. Ni 2 cara tuan, tidur pun dikira ibadah. Sebab ada pandangan, saya baru tengok tadi ada yang menyebutkan bahawa malam tu siapa yang tidur tak dapat apa-apa. Kalau tidur dengan cara sunnah, dikira ibadah tuan-tuan. Tu kena tahu juga. Bukan tidur kosong tu. Tu tidur cara Nabi, tidur cara kekasih Allah, dikira ibadah. Tu kena tahu tuan-tuan. Baik. Seterusnya. Maksudnya apa tuan-tuan yang mulia? Orang yang mana beribadah pada malam Lailatul Qadar. Di i'tikaf pun dia dikira ibadah. Baik. Jadi yang pertama, orang tu dia dapat tengok tanda-tanda dan dia beribadah. Dia orang buntung. Dikira ahli Lailatul Qadar. Yang kedua, dia tak tengok pun tanda-tanda, tapi dia beribadah. Dia dikira ahli Lailatul Qadar juga. Sebab dia beribadah. Dia yang pentingnya buat amal dalam malam tersebut. Menghidupkan malam tersebut dengan amal. Menghidupkan malam tersebut dengan amal. Yang ketiga tuan-tuan, dia nampak tanda-tanda. Ini sebut oleh Syekh Salim Al-Waqidi, hafizahullah ta'ala, ulama besar di Hudaidah. Dia bahas tentang siapakah ahli Lailatul Qadar. Yang ketiga, dia ni nampak tanda, Masya Allah. Allah bagi dia nampak tanda. Nampaklah pokok sujud dan sebagainya, tanda-tanda Lailatul Qadar ni, dia nampak. Tapi dia tak buat ibadah. Mungkin dia duduk, lepak dekat luar, borak kosong, sampai pagi, sampai subuh. Besok dia cerita kat kawan dia, aku malam tadi jumpa Lailatul Qadar. Tapi engkau buat apa? Aku tak buat apa, aku borak kosong je. Kata Syekh Salim Al-Waqidi, hafizahullah ta'ala, dia tak dikira sebagai ahli Lailatul Qadar walaupun dia nampak tanda Lailatul Qadar pada malam tersebut sebab tak buat amal. Dia ni orang yang rugi. Yang keempat, orang yang malang.
Siapa dia? Dahlah tak dapat tengok tanda, tak beribadah pula. Ni 4 orang yang akan terjadi pada malam Lailatul Qadar. Pertama, yang nampak tanda dan beribadah. Yang kedua, tak nampak tanda tapi beribadah. Yang ketiga, nampak tanda tapi tak buat-buat apa-apa pun amal. Yang keempat, tak nampak tanda, tak beribadah. Ni tuan-tuan. Semoga Allah jadikan kita di kalangan ahli Lailatul Qadar. Baik. Ada juga ulama bahas. Antara cara yang paling mudah untuk kita dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Tadi kita dah bahas kan, sama ada i'tikaf ataupun tidur cara sunnah. I'tikaf dapat pahala ibadah. Tidur cara sunnah juga dapat pahala ibadah. Tapi macam mana setengah ulama bahas, macam mana kita nak kira pahala beribadah sepanjang malam juga? Dengan 3 amal ni tuan-tuan. Sebab itu ulama pesan, usaha dalam Ramadan ni jaga 3 amal ni. Lagi-lagi 10 malam terakhir. Usaha untuk jaga 3 amal ni lagi-lagi pada 10 malam yang terakhir. Sebab tuan-tuan yang mulia, kabuliat, kemakbulan itu terdapat dalam 3. Saya pernah sebut tuan-tuan. Tentang doa yang makbul ni, kabuliat ni, penerimaan ni dalam 3. Satu, orang itu yang makbul. Doa ibu, doa ulama, doa orang soleh, ahlullah, pemimpin yang adil. Ni orang yang kabul. Pertama, dia tu kabul. Yang kedua, tempat itu makbul. Mekah, Madinah, ni tempat yang makbul. Hijr Ismail, Raudah, tempat yang makbul. Yang ketiga, waktu yang makbul. Ni Ramadan tuan-tuan, waktu yang makbul. Malam Jumaat, waktu yang makbul. 10 malam akhir, waktu yang makbul. Jadi di waktu-waktu yang makbul tuan-tuan, Masya Allah, usahakanlah. Sebab itu kata ulama, la tatrukulu wa la yadrukjulu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kata ahli tasawuf, kalau tak boleh buat pahala, jangan buat dosa di bulan ataupun di waktu yang ada pahala, kerana aku khawatir di waktu yang ada pahala, kamu buat dosa, dosa kamu berganda. Wa'izubillah. Semoga Allah ampunkan kita. Baik. Jadi ulama kata, antara cara lain untuk dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam, sepanjang Ramadan kita jaga 3 amal ni. Lagi-lagi sekarang ni 10 malam terakhir, lagi kena jaga. Apa dia tuan-tuan? Pertama, sembahyang isyak berjemaah. Sembahyang isyak berjemaah tuan-tuan. Sekarang tak boleh pergi masjid, berjemaahlah di rumah. Sebelum sembahyang berjemaah, azan dulu. Azan tuan-tuan, Masya Allah. Azan di rumah kita. Nak azan kat masjid, tak dapat peluang. Di masjid, Bilal telah dilantik. Inilah peluang tuan-tuan nak jadi Bilal kat rumah, Masya Allah. Ini peluang. Tuan-tuan, azan. Baik, sembahyang berjemaah di rumah. Pertama, sembahyang isyak berjemaah. Dapat pahala Nabi sebut, beribadah separuh malam. Pertama, sembahyang isyak berjemaah, dapat pahala beribadah separuh malam. Yang kedua, adalah salat tarawih berjemaah bersama imam. Hatta yang sarif lah disebut. Sehingga imam selesai. Kalau imam selesai tarawih, dia tak buat witir, maka sampai imam selesai tarawih, dia bangun, kita pun bangun. Witir kita buat sendiri, malam kang boleh buat witir. Cuma jangan buat 2 witir dalam satu malam. La witran fil lail. Tak ada 2 witir dalam satu malam. Akan tetapi, kalau imam itu buat tarawih dengan witir, kita buatlah tarawih dengan witir, imam buat 8, kita buat 8, imam buat 20, kita buat 20. Imam buat 36. Seperti zaman Imam Malik rahimahullah, cuma tak pernah dengar lagi lah. Kat Malaysia ni orang buat 36. Kita buatlah ikut imam. Dalam hadis sebut, hatta yang sarif. Sehingga selesai. Bahkan, bekas mufti wilayah Sahibus Samah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri juga bahaskan tentang hadis ini. Hatta yang sarif ni, sehingga imam selesai. Kalau imam selesai witir, kita buat sampai witir. Ramai orang tuan-tuan, sebelum-sebelum ni di masjid, mereka tarawih. Dia tarawih di tempat yang buat 20, dia buat 8, lepas tu dia balik. Sebab itu setengah ulama kata, kalau nak buat 8, cari tempat yang buat 8. Supaya dapat amal hadis hatta yang sarif, sehingga imam selesai. Kalau dah tahu nak buat 20, pergi sembahyang tempat 20. Kalau imam buat witir dengan imam. Jangan kita buat pandai, balik witir kat rumah sendiri, Masya Allah. Sebab disunnahkan witir berjemaah dalam Ramadan. Untuk Ramadan, witir ni sunnah berjemaah. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Baik. Hatta yang sarif, dapat pahala, kutibalahu, dapat pahala beribadah dalam malam tersebut, insya-Allah. Ni dah 2 dah. Satu isyak berjemaah. Yang kedua, sembahyang tarawih bersama dengan selesai, dapat beribadah sepanjang-panjang malam, pahala dia.
Yang ketiga, solat subuh berjemaah. Dalam riwayat sebut, siapa sembahyang subuh berjemaah dapat pahala beribadah sepanjang-panjang malam. Jadi ini 3 amal tuan-tuan, selain daripada iktikaf tak ada buat musim PKP, tidur cara sunnah. Amal adab tidur, ambil uduk, baca 4 kul, 3 kul. Sapu tiup kat tangan, sapu tuan. Ini sunnah dalam hadis Tirmizi, dalam Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Tirmizi dia sebut. Baca tasbih Fatimah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 sebelum tidur. Baca doa tidur, masya-Allah, tidur mengiring ke kanan. Ini semua sunnah Nabi SAW kita buat, dikira ibadah. Dan 3 amal ni. Sembahyang isyak berjemaah jangan tinggal, sembahyang tarawih sehingga imam selesai jangan tinggal. Kalau imam buat witir, buat witir. Yang ketiga apa tuan-tuan? Sembahyang subuh berjemaah. Yang ni kita jaga tuan-tuan. Masya-Allah. Tuan-tuan kita usahakan tuan-tuan. Saya dan tuan-tuan perlu usahakan. Yang terakhir yang kita nak bahaskan pada hari ini tuan-tuan. Di malam Lailatul Qadar, malaikat turun tuan-tuan. Malaikat turun. Dalam hadis sebut, malaikat turun dipimpin oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril turun bawa bendera. Bawa panji. Bawa bendera. Dan bendera itu dipacak atas Baitullah. Bendera itu dipacak di atas Baitullah. Baik. Menurut syarah yang dibahaskan oleh Hazrat Syekh Haidar Salim Al-Wakili hafizahullah taala, ulama besar di Hudaidah, guru pada almarhum Syekh Fazli Al-Yamani rahimahullah, dia mengatakan bahawa di malam Lailatul Qadar, dalam syarahnya menyebutkan bahawa malaikat turun bawa 4 panji, 4 bendera. 1 dipacak di Baitullah, 1 di Masjid Nabawi, 1 di atas Masjidil Aqsa, 1 lagi di atas Jabal Tursina. Ini 4 bendera dipacak di malam Lailatul Qadar yang dibawa oleh malaikat. Jibril buka semua sayap di malam Lailatul Qadar. Sebab itu malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan, masya-Allah, kita rasa redup, tenang, masya-Allah. Malam dan siang Lailatul Qadar mengikut dalam kitab Mahraban Ya Ramadan, dia dalam riwayat Darul Qutni, adalah sama. Malam dan siangnya kalau kita beribadat, ganjarannya digandakan sama juga 83 tahun 4 bulan. Ini disebut dalam kitab Marhaban Ya Ramadan. Baik. Jadi tuan-tuan, bendera dipacak dalam hadis sebut dipacak di Baitullah, namun yang disyarahkan oleh Syekh Haidar Salim Al-Wakili hafizahullah taala, guru kepada almarhum Syekh Fazli Al-Yamani rahimahullah, bendera itu dibawa 4. Di atas Baitullah, di atas Masjid Nabawi dipacak, di atas Masjid Al-Aqsa dipacak, di atas Jabal Tursina. Dan malaikat masuk semua rumah orang Islam. Masuk semua rumah orang Islam. Kecuali, bayangkan tuan, masuk semua rumah orang Islam kecuali ada pengecualian di sana. Rumah siapa tuan-tuan? Baik. Kata ulama, ada rumah-rumah Islam yang tak dimasuki. Ulama bahas dalam riwayat sebut, rumah orang yang ada gambar, malaikat tak masuk tuan. Malaikat tak masuk bawa rahmat. Jadi tuan-tuan, ini pendapat mazhab Hanafi. Pendapat mazhab Hanafi begitu agak ketat. Mazhab Hanafi, dia telah mengharamkan gambar. Tapi pandangan-pandangan ulama-ulama kita mengenai gambar ini, kalau boleh gambar ni ada tempat, kalau gambar ni ada tempatnya. Kalau boleh gambar-gambar letak di album gambar. Tak perlu dipapar-paparkan. Walaupun ada pandangan menyebutkan bahawa tak ada masalah kalau nak paparkan, tapi kalau tuan-tuan pergi rumah tok-tok guru, ulama-ulama besar, gambar yang digantung diletakkan di sudut. Bukan satu rumah letak gambar. Kita satu rumah kita letak gambar. Kat dapur ada, bilik ada. Dia satu sudut tu, saya pernah pergi rumah setengah-setengah masyayikh, satu sudut tu semua gambar. Gambar salah silah para alim ulama dan sebagainya. Ataupun gambar ulama-ulama terdahulu, gambar guru-guru dia, ataupun gambar keluarga dia, gambar dia ijazah dan sebagainya. Satu sudut. Dekat situ lah dia punya majalah ke ataupun buku-buku yang ada gambar, semua kat situ saja. Tak masuk ke kawasan sudut lain. Masya-Allah. Jadi tu kita usahakan, kita azam untuk amal. Gambar-gambar tu kita letak di album gambar. Ataupun satu sudut kita khaskan untuk gambar saja. Dan rumah yang ada anjing, kata ulama, juga malaikat tak masuk. Ini dibahaskan oleh para ulama mengenai rumah mana yang malaikat tak masuk dalam malam Lailatul Qadar. Malaikat akan mendampingi orang yang beribadah, berjabat tangan, dan malaikat akan beri salam kepada muslimin dan muslimat. Dan salam itu, kata ulama, dalam syarah yang dibahaskan oleh Syekh Haidar Al-Wakili rahimahullah, dia mengatakan hafizahullah, dia mengatakan bahawa
salam itu ialah daripada Allah Ta'ala. Malaikat ini menyampaikan salam daripada Allah Ta'ala kepada mereka yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sehingga ke subuh. Salam sejahtera, alaikas salam, salam sejahtera ke atas kamu, dan malaikat ini mendoakan, mengaminkan doa-doanya sehingga ke subuh. Sampai subuh tuan, subhanallah. Mengaminkan doa sampai subuh. Doa-doa orang yang beriman berdoa malam Lailatul Qadar sampai subuh, bayangkan tuan. Baik. Seterusnya tuan-tuan, di malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala ampunkan semua orang yang beriman. Dalam hadis sebut kecuali 4 orang. Baik. Kecuali 4 orang. Ni nak habis dah tuan-tuan, jangan risau, nak habis dah. Baik, kecuali 4 orang. Siapakah mereka yang tak diampunkan oleh Allah Ta'ala? Pertama, orang yang minum arak tak diampunkan oleh Allah Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Bagi orang yang minum khamar, minum arak, tuan-tuan ada masa lagi untuk taubat. Ada masa lagi untuk taubat. Bagi mereka yang mendengar video ini, mereka yang di kalangan yang minum arak ataupun yang pernah minum arak, ada masa untuk taubat. Allah Ta'ala tutup keaiban tuan-tuan. Tak siapa pun tahu tuan-tuan minum arak. Allah Ta'ala tutup keaiban kita tuan-tuan. Tak siapa pun tahu kita buat maksiat sebelum ni. Ni peluang untuk kita taubat. Maha Rahim ni Allah. Dan jangan cerita dengan orang yang kita pernah minum arak. Satu masalah yang besar adalah Allah Ta'ala tutup aib kita. Orang tak tahu pun kita pernah minum arak. Sekarang kita dah buat dakwah ataupun sekarang kita dah berubah. Kita cerita pula kat orang, saya dulu minum arak. Jangan cerita kat orang tuan. Jangan cerita dekat orang yang kita minum arak. Taubat. Orang yang minum arak dalam malam Lailatul Qadar tak diampunkan. Yang kedua, orang yang derhaka pada ibu ayah tak diampunkan dalam Lailatul Qadar. Bagi yang ada mak ayah, tuan-tuan telefon, mak ayah minta ampun, minta maaf, tak dapat balik kampung dan sebagainya, minta ampun, minta maaf. Berapa ramai tuan-tuan yang mulia orang yang kita pergi ziarah dalam gash, dalam usaha dakwah, kita jumpa yang ibu ayahnya terbiar, tak ada siapa pun jaga. Tuan-tuan, kalau kita orang Islam, kita buat ibu ayah kita macam tu, tuan-tuan ketahuilah dunia ni umpama roda. Satu saat nanti, Allah Ta'ala akan balikkan pada kita juga. Tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, kita perlu fikir tentang perkara itu. Orang yang derhaka pada ibu dan ayah tak diampunkan di malam Lailatul Qadar. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, tengok muka ibu dan ayah. Tengok je dapat pahala. Tengok saja dapat pahala. Belum buat baik lagi. Tengok saja dapat pahala. Subhanallah. Tuan-tuan, kami pernah keluar dakwah di Korea. Satu bandar namanya Osan. Malam tuan-tuan, makcik-makcik yang gelandangan ni di Korea. Ni saya cerita di Korea tuan, bukan di KL. Di Korea. Di Korea juga ada gelandangan. Baik. Makcik-makcik yang gelandangan kutip kotak ni, malam-malam orang tak layan dia tuan-tuan. Orang biasa tak layan dia. Orang Korea tak layan. Tak borak dengan dia pun. Dia nampak kita, dia tahu kita orang dakwah, orang luar, kita orang foreign, dia sukalah dengan kita, dia pun boleh cakap orang putih sikit-sikit, dia pun borak. Dia kata, kami ada anak, dia kata. Saya ada anak, macam dia kata. Anak saya hantar belajar universiti dan ada belajar sampai Malaysia. Dia tahu kita daripada Malaysia. Anak saya sekarang jadi pegawai di Seoul, di ibu negara Korea, di Seoul. Dia jadi orang kaya, tapi dia dah lupakan saya. Tuan-tuan, ini kesan bila mana pembangunan materialistik begitu ditekankan, tapi meninggalkan pembangunan model insan. Model insan ni, iman lah tuan-tuan, usaha tak iman ni. Bila mana iman tak diusahakan, mak bapak dibiarkan, Masya Allah. Tuan-tuan, kalau kita juga buat macam tu, kita malu dengan orang Korea. Mereka orang tak ada iman. Bukan orang Islam. Dia juga buat mak bapak dia macam tu. Kalau kita juga buat mak bapak macam tu, malulah kita. Kita orang Islam. Kita orang yang ada hubungan dengan Allah. Kita orang yang kenal Allah. Kita ialah umat Nabi SAW. Maka tuan-tuan, kita perlu muhasabah. Orang yang minum arak tak diampunkan, mana tu kada. Orang yang derhaka pada ibu ayah tak diampunkan. Maka sebab itu minta ampun tuan-tuan, insya-Allah. Dan ibu ayah yang mendengar video ini, maafkanlah anak tuan-tuan kalau ada salah silap. Dia darah daging tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata saya tidak akan maafkan selama-lamanya. Selama-lamanya tak maafkan. Kalau tuan-tuan dah tutup pintu untuk kemaafan. Bila anak tuan-tuan nak berubah? Sebab itu tuan-tuan pun kena maafkan. Allah Ta'ala tak pernah pun tutup pintu taubat selagi mana hamba tu nyawanya, rohnya tak sampai ke kerongkong ataupun matahari terbit sebelah barat. Tapi kenapa kita tidak mau maafkan anak yang kita lahirkan? Kita doakan untuk dia supaya hatinya terbuka. Barangkali kerana kesilapan kita dalam memberi makanan masa dia hidup dulu.
ada kesilapan kita dalam memberi makanan, telah menjadi asbab dia telah jadi engkar pada kita pada hari ini. Ataupun ada kesilapan yang kita buat dalam muamalah dan sebagainya, maka perlu kita tengok perkara itu yang menjadi asbab anak kita engkar pada hari ini. Maka tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, kalau kita ada anak yang tak taat pada kita, kita maafkan. Kita maafkan tuan-tuan. Maafkan anak kita tuan-tuan. Janganlah kita simpan dendam dengan anak kita tuan-tuan. Yang ketiga, siapa tak dimaafkan? Orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Orang yang putuskan hubungan silaturahim ni tuan-tuan tak diampunkan di malam Lailatul Qadar. Maka sebab itu tuan-tuan, masya-Allah, penting tuan-tuan untuk kita sambung silaturahim. Jangan ada rasa dengki. Seperti mana malam nisfu Syaban, kita orang yang orang tak diampunkan adalah orang yang ada putus silaturahim. Begitu juga malam Lailatul Qadar, orang yang putus silaturahim tuan-tuan tak diampunkan. Maka kita sambunglah silaturahim. Silaturahim ni akan jadi saksi di akhirat. Siapa yang menyambungkan dia, maka dia akan sambungkan kita dengan Allah. Tuan-tuan, masya-Allah, kalau kita ada silap dan salah, kita minta maaf, masya-Allah. Jangan segan untuk kita minta maaf. Bahkan Imam Zakaria sebut, kalau orang tu mak ayah dah meninggal, dekat siapa dia nak berbakti? Berbakti dengan kawan, hubungan silaturahim dengan kawan yang baik dengan mak ayah dia. Kawan-kawan mak ayah kita. Hubungkan silaturahim. Tanya pak cik apa khabar, sihat, makan okey, berbuka okey, masya-Allah, beras ada tak kat rumah musim PKP ni, kita tanya. Baik, yang keempat yang tak diampunkan siapa tuan-tuan? Adalah mereka yang dipanggil musyahin, orang yang ada hasad dengki. Tuan-tuan jangan main-main. Hasad dengki bukan kata malam nisfu Syaban tak diampunkan. Malam Lailatul Qadar, rahmat Allah Taala begitu besar, semua diampunkan, dia tak diampunkan. Betapa malang ruginya orang yang tak diampunkan di waktu Allah ampunkan semua manusia. Maka tuan-tuan, 4 golongan ni kita jangan tergolong dalam 4 golongan ni tuan-tuan. 4 yang tak diampunkan ini, orang yang minum arak, orang yang berterusan minum arak, orang yang derhaka pada mak ayah. Orang yang memutuskan silaturahim dengan keluarga, dengan jiran tangga, dengan sahabat dan sebagainya. Dan musyahin, iaitu orang yang berhasad dengki. Ada dendam. Sebab itu tuan-tuan, sebelum tidur kita diajarkan untuk maafkan kesalahan semua orang. Itu tanda ahli syurga, kata ulama. Amalan sahabat Nabi SAW yang Nabi jamin syurga. Sebelum tidur dimaafkan semua kesalahan orang yang buat salah dengan dia. Baik tuan, kemudiannya tuan-tuan, Syekh Haidar Al-Wakili hafizahullah taala, guru pada Syekh Fazli Al-Yamani rahimahullah, menyebutkan dalam syarahnya ada juga beberapa golongan yang lain yang tak diampunkan. Dia menyebutkan bahawa golongan tersebut, yang pertama siapa tuan-tuan, seperti kita sebutkan tadi, iaitu orang yang derhaka. Orang yang derhaka pada mak ayah ni tak diampunkan pada masa tersebut. Seterusnya orang yang musyrik, yang ada syirik pada Allah. Seperti mana malam nisfu Syaban, orang yang ada syirik pada Allah tak diampunkan. Syirik khafi, syirik jali dalam hati kita tuan-tuan. Jangan buat satu amal nak tunjuk pada orang. Dan jangan kita ada rasa yakin selain daripada Allah. Merasakan benda lain daripada Allah berkuasa. Benda lain daripada Allah beri manfaat, beri mudarat. Sebab itu pentingnya usaha dakwah untuk buang syirik dalam hati kita. Untuk sahih yakin betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Seterusnya yang ketiga, siapakah dia yang tak diampunkan? Orang yang putuskan talian persaudaraan. Ini putus silaturahim. Tak diampunkan malam Lailatul Qadar. Seterusnya orang yang berterusan minum arak, seperti yang disebutkan tadi, juga tak diampunkan. Seterusnya orang yang makan daging khinzir, tak diampunkan malam Lailatul Qadar. Ini tuan-tuan, masya-Allah. Makan daging khinzir tak diampunkan malam Lailatul Qadar. Nampak macam kelakar. Ada ke ustaz orang Islam makan khinzir? Sebabnya ada itulah yang ulama bahas tu tuan-tuan. Sebab ada tu yang ulama bahas tu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, pelihara diri kita daripada makan benda yang haram, sumber yang haram ataupun syubhah. Tengok tuan-tuan, sumber kita makan, kan dia akan jadi darah daging. Darah ni tuan-tuan, dia akan jadi, makanan kita makan akan jadi darah daging. Darah ni kata ulama akan mengalir ke mata, kata Maulana Sa'ad. Mata akan suka tengok benda yang haram. Bila suka makan benda yang haram, benda yang syubhah. Akan mengalir darah ke mulut, mulut akan suka cakap benda yang haram. Akan mengalir ke telinga, telinga akan suka dengar benda yang haram. Akan mengalir ke otak, otak akan suka fikir benda yang haram. Akan mengalir ke tangan, ke kaki, akan suka buat benda yang haram. Ini kesan daripada bila kita makan benda yang haram, tuan-tuan. Sebab tu jaga kita punya sumber makanan kita. Seterusnya tuan-tuan yang mulia, siapa lagi yang tak diampunkan? Orang yang mengadu domba. Orang yang mengadu domba juga tidak diampunkan di malam Lailatul Qadar. Mengapi-ngapikan orang. Dengan orang ni cerita macam ni, dengan orang tu cerita macam tu. Nak melagakan bagi orang berkelahi, bagi orang bergaduh. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Orang ni pun tak diampunkan di malam Lailatul Qadar. Dan tuan-tuan yang mulia, orang yang ada hasad dengki juga tak diampunkan. Mereka ni kata Syekh Haidar, apa pun tak dapat. Apa pun tak dapat. Sebab itu tuan-tuan, sebelum memasuki ini, kita taubat, tuan-tuan. Pintunya untuk selesaikan semua ni adalah taubat pada Allah Ta'ala.
Dan kalau benda tu berhubung dengan manusia, dengan hamba, kita minta maaf, minta halal atas kesilapan kita. Tuan-tuan dan ibu rahmati lagi dikasih Allah, itu saja pembahasan kita untuk malam ni. Dalam membahaskan tentang siapakah dia ahli Lailatul Qadar, yang asalnya kita punya perancangan kita nak buat sembang santai dengan Abang EJ, tapi tak dapat nak invite, tak lepas. Saya mohon maaf. Bagi kepada tuan-tuan semua, Masya Allah, terima kasih kerana bersama kita pada hari ini. Dan tetap perkongsian ini, tuan-tuan yang mulia, hanyalah untuk mengingatkan diri saya juga yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, supaya kita buat persediaan, tuan-tuan. Sungguh-sungguh punya persediaan. Kerana tuan-tuan yang mulia, kita tak tahu adakah ini Ramadan terakhir kita. Adakah dapat jumpa lagi Ramadan lain ataupun tidak tahun depan, tak tahu lagi tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat jumpa lagi. Dalam keadaan kita dengar tiap-tiap hari ada saja berita kematian. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, usaha sungguh-sungguh untuk merebut 10 malam terakhir ini. Semoga Allah terima kita semua. Saya mohon maaf sekali lagi buat guru-guru, para alim ulama, asatizah, ustaz-ustaz, ustazah yang mendengar live pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu, sidang pendengar, para jemaah umrah yang pernah pergi umrah dengan saya, sahabat-sahabat, teman-teman. Saya mohon maaf. Moga Allah terima kita semua. Dan tuan-tuan yang mulia, moga-moga Allah terima Ramadan kita. Dan terima semua umat Nabi SAW dalam Ramadan kali ini. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Moga kita niat tuan-tuan malam ni untuk kita bangun beribadah. Malam ni adalah malam yang ke-20 daripada malam-malam Ramadan. Berbaki beberapa hari lagi Ramadan bakal mendengar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.